Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar awak Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 21, tema 5, kebudayaan, kesenian dan estetika, unit 15, indahnya seni dan budaya kita, aktiviti 5, bubur pulut hitam dan disediakan oleh saya iaitu Cikgu Tarsuliza. Ayat perintah. Maksud ayat perintah ialah kata yang digunakan untuk menyuruh, meminta, melarang atau mempersilakan seseorang berbuat sesuatu. Contoh kata perintah ialah harap, jangan, jemput, minta, sila, tolong dan usah. Di sini saya akan beri contoh ayat perintah. Contoh ayat iaitu ayat permintaan. Tolong isikan air dalam alat penyiram itu. Ayat suruhan. Contoh ayatnya ialah Amar bawakan anak pokok itu ke sini. Ayat larangan. Contoh ayatnya ialah jangan duduk di sini. Dan akhir sekali ialah ayat silaan. Sila tanggalkan kasut kamu. Okey, di sini cikgu berikan 4 contoh ayat perintah. Okey, jadi cikgu harap awak faham contoh-contoh yang telah cikgu berikan. Sekarang ni cikgu nak awak buka buku aktiviti muka surat 21. Aktiviti 5. Bina ayat perintah berdasarkan respon yang diberikan. Bubur pulut hitam. Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam, juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Di sini dia ada bagi dua bahagian iaitu ayat perintah dan juga respon. Okey, kita kena tengok dulu. Ada ayat permintaan, ayat suruhan dan juga ayat larangan. Kita baca respon dulu kemudian barulah kita dapat cari jawapan ayat perintah yang dihendak. Okey, sekarang ni kita tengok respon yang ni. Baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Okey, jadi ayat permintaan apa yang sesuai? Di sini cikgu dah buat dah sediakan jawapan iaitu jawapannya ialah Alia, tolong ibu rebus pulut hitam. Kemudian respon dia ialah baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Maknanya daripada respon ni awak boleh bina ayat perintah yang sesuai. Ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Okay, apakah ayat suruhan yang betul? Okay, sekarang ni ini adalah ayat suruhan yang telah cikgu buat. Selepas itu, kita gunakan penanda wacana, masukkan daun pandan. Okey. Masukkan daun pandan ini adalah ayat suruhan. Jadi bersesuaian dengan respon yang diberi iaitu, ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Kemudian kita tengok respon yang seterusnya. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Okay, ini adalah ayat larangan. Berdasarkan respon ni kita boleh hasilkan ayat larangan. Di sini contoh yang telah cikgu buat. Jangan masukkan santan pekat pula. Masukkan santan cair dahulu. Okey, respon yang diberi ialah, baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Okey, sekarang ni cikgu dah beri contoh ayat permintaan, ayat suruhan dan ayat larangan. Kemudian kita sambung pula ayat perintah yang seterusnya. Okey. Sekarang ni ada ayat permintaan, ayat suruhan dan juga ayat silaan. Okey, kita tengok respon yang diberi. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Okey, apakah ayat permintaan yang sesuai? Okey, ni jawapan yang telah cikgu berikan. Tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Tengok tak bersesuaian dengan responnya iaitu saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Kemudian yang seterusnya kita tengok respon.
Saya akan memasukkan pula satu cawan santan pekat. Ini adalah ayat suruhan. Di sini cikgu bagi contoh ayat suruhan. Kemudian, masukkan pula satu cawan santan pekat. Tengok, sesuai tak dengan respon? Saya akan memasukkan pula satu cawan santan pekat. Nampak tak? Sesuai dengan respon yang diberi. Kemudian dan akhir sekali, kita baca respon. Baiklah, saya akan menghidangkannya. Yang ni adalah ayat silaan. Di sini cikgu beri contoh ayat silaan berdasarkan respon yang diberi. Sila hidangkannya di atas meja. Bersesuaian ke tidak dengan respon yang diberi? Baiklah, saya akan menghidangkannya. Sesuaikan. Jadi saya harap awak faham bagaimana untuk membuat kata seru, menghasilkan ayat kata seru berdasarkan respon yang diberi dan juga ayat perintah yang dihendak. Sekian, terima kasih.